Sejahtera semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati. Rombakan kabinet. Bilakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membuat rombakan kabinet? Nah, selain daripada tarik rombakan kabinet yang kita nantikan, antara persoalan-persoalan lain yang timbul, siapakah menteri yang akan digugurkan? Adakah dalam kabinet baharu nanti tidak lagi ada nama Zahid Hamidi, Rafizi Ramli, Tengku Zafrul, Mat Sabu, ataupun siapa juga menteri-menteri yang mungkin dikecam? Nah, sebelum ini kita mendengar Rafizi Ramli dan juga Mat Sabu yang pernah digesa untuk meletakkan jawatan. Bukan sahaja kepada dua menteri itu, tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memegang portfolio Kementerian Keuangan juga digesa untuk letak jawatan, supaya Anwar boleh fokus kepada pentadbiran negara. Nah, saudara-saudara, saya mendapat maklumat bahwa kononnya Anwar Ibrahim memberi bayangan kabinet akan dirombak pada bulan Desember. Anwar membayangkan rombakan kabinet bulan ini. Artikel ini pada 1 Desember daripada Sinar Harian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Jumaat membayangkan bahwa rombakan kabinet akan berlaku dalam bulan ini. Ketika diajukan soalan berkaitan rombakan kabinet selepas menunaikan solat Jumaat di Surau Putra Al-Amin Fasa 4C, Prezin 18, Anwar telah memanggil seorang kanak-kanak, Akmal Afif, dan memintanya untuk mengulangi soalan berkenaan sebagai mewakili pemberita. Datuk Seri, bila rombakan kabinet? Tanya kanak-kanak tersebut. Akmal cadang bila, sebelum atau selepas 2024, kata Anwar kepada kanak-kanak berkenaan, dan Akmal Hafiz menjawab sebelum 2024. Dia jawab sebelum 2024 saya setuju, kata Anwar. Nah, di sini bayangan daripada kenyataan Perdana Menteri sendiri bahwa kabinet akan dirombak sebelum 2024, bermakna pada bulan Desember. Terdahulu Anwar bersama-sama kira-kira 2,000 jemaah termasuk menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar menunaikan salat Jumaat di surau berkenaan. Nah, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, kalau benar rombakan kabinet akan dilakukan pada Desember, siapakah menurut kalian? Anda boleh komen di ruangan komen di bawah, siapa menteri yang patut digugurkan dan siapa pemimpin ataupun menteri baru yang patut dinaikkan oleh Anwar Ibrahim. Yang kita tahu, selepas pilihan raya kecil Kemaman, rasanya barulah rombakan kabinet akan dilakukan. Tapi kita nantikan saja seterusnya apa keputusan. Sekian saja untuk kali ini, teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Nah, PRK Kemaman, pilihan raya kecil Kemaman, diadakan pada 2 Desember. Sudah pasti. Pertandingan di antara dua penjuru, calon Barisan Nasional, Raja Muhammad Afandi, dan juga calon daripada Perikatan Nasional PAS, yaitu tidak lain dan tidak bukan Menteri Besar Terengganu, Ahmad Samsuri Mokhtar, ataupun lebih dikenali sebagai Dr. Sam. Nah, saudara-saudara, pada pilihan raya kecil Kemaman, di antara dua penjuru, pertandingan di antara dua penjuru ini, keputusan terkini yang saya boleh kongsikan adalah kemenangan berpihak kepada Perikatan Nasional PAS ataupun kemenangan berpihak kepada calon Barisan Nasional. Nah, Anda boleh membuat komen di bawah, siapakah calon yang layak menang dan kenapa calon tersebut layak untuk menang. Tapi sebelum ini kita juga mendengar Mat Sabu ataupun
salah satu pemimpin besar di dalam Pakatan Harapan, Presiden Amanah, telah menyeru agar Kemaman perlu berani berubah, perlu berani menerima perubahan dengan memilih calon Barisan Nasional. Sudah pasti Mat Sabu akan menyokong, akan menggesa, menyeru orang ramai, khususnya Kemaman, untuk mengundi calon Barisan Nasional. Tetapi di dalam sudut yang lain, ramai juga yang mahu Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar yang menang. Bahkan di dalam artikel sebelum ini, sebelum pilihan raya kecil Kemaman dijalankan, ada yang kata Dr. Mahathir, maafkan saya, Dr. Sam, satu artikel daripada Sinar Harian Premium, Dr. Sam dahului pilihan raya kecil Kemaman. Di mana artikel ini sehari sebelum PRK, calon PAS Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar dilihat lebih mendahului dalam penerimaan kempen PRK Kemaman. Lapor firma penyelidik Ilham Center. Nah, saudara-saudara, kita dapat melihat bahwa calon daripada PAS PNI adalah salah satu pemimpin yang besar. Bahkan beliau adalah Menteri Besar Terengganu. Tetapi tidak mustahil juga kemenangan akan berpihak kepada calon daripada Kerajaan Perpaduan, yaitu Raja Muhammad Effendi, yaitu calon daripada Barisan Nasional. Jadi saudara-saudara yang amat dihormati, Anda boleh komen di ruangan komen di bawah. Adakah Menteri Besar Terengganu, Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, layak untuk menang di Kemaman? Ataupun mungkin calon daripada Barisan Nasional? Anda boleh nyatakan sebab kenapa mereka perlu menang, khususnya kepada pengundi-pengundi Kemaman. Dan bagi saya kemenangan ini pasti satu kemenangan yang amat penting, tidak kira daripada kepimpinan Perikatan Nasional Pembangkang ataupun kepimpinan Kerajaan Perpaduan. Untuk Perikatan Nasional mereka perlu menang kerusi ini, sebab sebelum ini kerusi ini dimenangi oleh PAS pada PRU 15 tetapi dibatalkan disebabkan rasuah. Manakala untuk Kerajaan Perpaduan pula kemenangan ini penting untuk lebih mengekalkan, mengukuhkan kedudukan Kerajaan Perpaduan sehingga pilihan raya umum ke-16. Jadi saudara-saudara yang amat dihormati, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati. Nah, ini satu tangkapan mengejutkan ramai. Tangkapan mengejutkan Tun Mahathir, tangkapan mengejutkan Hadi Awang, tangkapan mengejutkan Muhyiddin Yassin. Ini adalah salah satu tangkapan yang bagi saya pasti tidak disangka ramai. Satu lagi tangkapan daripada polis terhadap seorang individu yang bukan biasa-biasa, yang bergelar ustaz. Tangkapan tersebut ataupun penahanan tersebut disebabkan ustaz tersebut didakwa memfitnah Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Dikongsikan daripada Harapan Daily, ustaz ditahan polis kerana fitnah dan ugut Perdana Menteri. Aduh, kenapa nak fitnah dan ugut Perdana Menteri? Seorang ustaz maktab, Mahmud Kulim, telah ditahan polis di atas kesalahan membuat kenyataan fitnah dan ugutan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Polis Kedah, Datuk Fisol Saleh, memaklumkan bahawa Ustaz Syafi Arsad ditahan ekoran kenyataan yang dimuat naik di laman Facebook. Laporan diterima dari seorang lelaki yang mengatakan telah melihat satu paparan tangkap layar komen dalam aplikasi WhatsApp. Setakat semalam, kami menerima 5 laporan berhubung paparan ini. Siasatan kes ini telah diambil alih Unit Siasatan Jenayah dan Kematian dalam Tahanan USJKT Bukit Aman. Syafi ditahan reman sehingga 4 Disember. Kes disiasat di bawah Seksyen 507 Kanun Keseksaan untuk kesalahan menakutkan secara jenayah dengan menyembunyikan nama yang membawa hukuman penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Siasatan juga dibuat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia (AKMM)
kerana penggunaan rangkaian perkhidmatan tidak wajar yang membawa hukuman penjara sehingga setahun atau denda sehingga Rm50.000. Bagi saya, mana-mana yang cuba memusuhi Datuk Seri Anwar Ibrahim, cuba memfitnah. Ini kan lagi yang kita dengar sebelum ini berkaitan dengan ragut nyawa Anwar dengan ugutan daripada seorang TikTokers yang akan memberikan habuan sebanyak Rm5 juta untuk harga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi saya, semua orang-orang yang membuat perkara ini, ugutan, fitnah, apatah lagi melibatkan nyawa, perlu dikenakan tindakan yang lebih agresif, perlu dikenakan tindakan undang-undang sehingga mampu dipenjara, dan ini tidak lagi menjadi ikutan pada masa-masa akan datang demi untuk kemakmuran rakyat Malaysia, kemakmuran negara Malaysia. Mungkinkah mereka patut disaman beratus juta, beratus bilion, tak tahulah berapa. Tapi saudara-saudara, yang penting kita berdoa supaya Malaysia dalam keadaan yang selamat. Tentu ada apa komen Anda? Sekian saja untuk kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.